Tiga benda ni tuan-tuan pegang sama-sama. Berapa benda? Tiga. Sebut. Satu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah mengembalikan ruh kita pada hari ini, dan Allah memberikan kesihatan kepada tubuh badan kita, dan Allah memberi izin kepada kita untuk sama-sama kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma rzuqna qabla al-mauti taubah wa hamil al-Quran wa indal mauti syahadah wa ba'da al-mauti jannata wa na'ima. Ya Allah, kurniakanlah rezeki sebelum kami mati kami sempat bertaubat, dan kami dapat hafal 30 juz Quran. Ketika kami mati, kami diberikan mati syahid. Sama ada mati syahid di medan perang, atau mati syahid dalam keadaan kami belajar dan mengajar Quran. Setelah kami mati, kami diberikan syurga, dan nikmat syurga yang tertinggi. Amin ya rabbal alamin. Kata Nabi SAW, siapa yang duduk di dalam majlis ilmu, Allah akan turunkan dia ketenangan, sakinah. Kemudian Allah berikan kepada dia keampunan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyebut nama dia di hadapan para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Jadi pada malam ini kita niatkan nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal infidah wal ifadah wal istifadah wal hattu ala tamassuk bi kitabillah wa sunnat rasulillah wa sunnat rasulih wa du'a ila al huda wa dalata ala al khair ibtigha'a wajhillah wa maghdatihi wa qurbihi wa tawabihi. Pada malam ini kita akan kecek tentang Sya'ban. Tajuk malam ni Sya'ban kena masuk gia 4 dah. Kita kena masuk gia 4. Bukan duk main gia 1, gia 2, gia 3 dah. Gia 4. Kerana apa? Kerana di dalam bulan Sya'ban yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bulan yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa. Pada bulan ini banyak Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa. Kerana apa? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut kita ni diangkat, dikemaskini, ditulis oleh malaikat, kemudian diangkat amalan kita ni setiap hari 2 kali. 2 kali kita diangkat, iaitu pada waktu subuh dan juga pada waktu asar. Jadi 2 masa ni malaikat turun, kemudian dia tulis kemaskini molek, dia tulis molek, kemudian dia angkat. Pada hari Minggu pula dia kemaskini bila? Dikemaskinikan amalan kita pada hari Isnin dan juga Yaumul Khamis, iaitu hari Khamis. Sebab itulah Nabi SAW dia kata, aku sangat suka sekiranya pada hari aku diangkat
amalan ini aku diangkat dalam keadaan aku sedang berpuasa. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada sebulan setahun ni ada satu hari, iaitu pada satu bulan, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia menceritakan dia angkat doa dia, dia angkat amalan dia ni pada bulan Syaban, iaitu pada bulan ni lah. Yang biasa kita dengar kat nisfu Syaban. Ada orang kata bukan malam nisfu Syaban, itu cerita lain lah. Yang paling penting sekali diangkatnya amalan kita pada bulan Syaban. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa pada bulan Syaban. Kata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ni sangat memberi kesan kepada diri kita. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu amalin ibni Adam lahu illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi wal khulufu fami as-shaum atyabu indallah min rihil misk. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ni ayat, semua amalan ni adalah untuk diri dia. Maknanya kalau kita baca Quran, alif lam mim tidak dikatakan satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dan setiap satu ini Allah gandakan, bagi pahala kepada kita 10 pahala. Kalau kita semaya berjemaah, Allah beri kepada kita 27 pahala. Maknanya setiap perbuatan kita ada pahala yang Allah sudah tetapkan. Kalau kita sedekah, ada manusia yang mana dia sedekah, Allah bagi pahala dia 10. Ada manusia Allah bagi pahala dia 100. Ada manusia Allah bagi pahala dia 700. Dan ada manusia dia sedekah, Allah bagi pahala kepada dia berlipat ganda, tak boleh nak kira. Tetapi tuan-tuan, ada satu amalan yang sangat mulia, iaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa shaum fa innahu li. Apa itu pun tak apa dah. Sebut bersama saya, illa shaum fa innahu li. Berapa kataan? Illa as-shaum fa innahu li. Cukup 4 kataan. Apa maksud dia? Iaitu kecuali puasa, pahala dia wa ana ujzi. Bagi aku beri pahala. Kau aku nak beri berapa? Sebab itulah tuan-tuan, hari ini walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam amalan dia tak boleh nak lawan. Kalau puasa dia paling hebat. Kalau sedekah dia paling baik. Kalau semaya malam dia paling baik. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku masuk syurga disebabkan rahmat Allah. Masuk syurganya kita ni sebab rahmat Allah. Jangan kita sangka kita ni mari masjid berjemaah, kita berkata orang tak mari masjid, mu ni tentu neraka. Na'udzubillah min zalik. Ataupun kita kata kita semua bangun tahajud, kita kata bangun tahajud tak bangun tahajud, maka tentu mu neraka. Ataupun orang ni dia tak sedekah, kita sedekah setiap hari, setiap waktu, kita sedekah semua. Lepas tu kita kata mu tak ajar sedekah, mu ni berat, maka kita kata mu tentu ahli neraka. Na'udzubillah min zalik. Kata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya nak kasih pada malam ini, an Mu'az bin Jabal qala, Mu'az bin Jabal qala kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar. Ketika mana nak Mu'az ni dia pergi jalan dengan Nabi dalam perjalanan musafir. Fa asbahtu yawman qariban minhu
wa nahnu nusiru. Dan ketika itu Mu'az bin Jabal dia dekat dengan Nabi dalam keadaan dia tengah bermusafir. Wa nahnu nusiru. Faqultu ya Rasulullah. Kemudian dia bertanya Rasulullah. Sahabat dulu hebat. Dia ada masa dengan orang soleh, ada masa dengan Nabi, ada masa dengan orang berilmu. Dia tak tunggu lama, dia tanya lagi. Maka hari ni kalau kita ada peluang duduk dengan orang soleh, duduk dengan ustaz, ustazah, duduk dengan orang alim ulama, duduk dengan orang baik, ataupun kita duduk, set-set kita ni, duduk dengan orang yang berumur 60 tahun ke atas. Maka ketika itu kita kena banyak tanya dia. Rasa-rasa tak ayah ni. Buat amalan apa yang menyebabkan Allah panjangkan umur? Kena tanya. Adakah umur sini 70 ke atas? Ada 70 ke atas? Ada tak? Ada? Siapa dia? Kau tak lagi? Tak? Tak dengar? Tak ngaku? Oh, mudah belakang. Tak ada orang pun nak kelih Kenapa 80 dah? Allah masalah. Tengok kau tu super 70 lagi. Mudah lagi. Kena tanya dia. Kita orang muda ni saling si tangan. Orang muda saling. Lepas tu saling pula. Janganlah saling gini. Saling tu biar rapat. Kerana apa? Ketika kita bersalam itu, Allah ampunkan dosa kita. Rugi kita tak ambil peluang. Mungkin hari ni boleh temu dengan dia. Ambil video dia, ambil gambar sikit kalau dia. Belum tentu pagi esok tak ada lagi. InsyaAllah ada lagi dah. InsyaAllah. Nama apa tu Haji? Nama apa nama? Pak Osai. Pak Osai insyaAllah. Pak Osai dah. Panjang umur lagi. Kemudian Mu'az bin Jabal ni dia tanya, akhbarani bi amalin yudkhiluni al-jannah wa yuba'iduni 'anil nar. Dia tanya Nabi SAW, boleh dak ayat kat aku, amalan yang kalau aku buat amalan ni, aku masuk syurga. Dan kalau aku buat amalan ni, aku tinggal amalan ni, aku akan dijauhkan daripada api neraka. Hijab tak? Hijab. Kata Nabi SAW, qala laqad sa'altani an 'azimin. Kata bagusmu, mu tanya benda hak kita kata besar, benda yang bagus sekali. Walaupun ringkas hanya dua soalan saja. Lagu mana gak nak masuk syurga? Macam mana nak hindari daripada api neraka? Tapi soalan ni sangat bijak. Kita jumpa orang ni, kita jumpa lagu mana nak kaya? Tak ada benda lain. Lagu mana ada yang mau berjaya? Maka jawab orang yang berjaya ni kata, hamba ni berjaya sebab hamba usaha gini. Strategi hamba gini. Jangan ambil fenomen dia. Kalau siapa yang kita minta daripada dia, kita tanya, lagu mana nak berjaya? Dia terus jawab, amalan aku gini. Aku buat gini. Strategi aku gini. Jangan ambil amalan dia. Sebab dia tidak meletakkan yang pertama, Allah izin. Apa saja dalam hidup ni, bahkan bergeraknya jari kita ni, Allah izin. Tuan-tuan, bangun pagi, daripada bangun pagi kita tidur ni, ada gak tuan-tuan ni, tekan suis, buka mata. Ada. Semua orang bangun buka mata, boleh buka mata. Tak ada lagi orang kata nak gerak kaki, dia kena tekan suis. Kalau gitu kaya, kedas bepak, gitu kasui semua. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita, inilah dipanggil rezeki, yang mana rezeki yang kita boleh tanpa kita minta. Inilah rezeki. Hari ini kita boleh mari masjid ni tuan-tuan. Ada tuan-tuan masuk masjid ni doa, ya Allah mintalah ada api. Ada. Mintalah AJK masjid buka ekor. Tak kena doa. Kita mari-mari untuk masuk. Dan masuk ni tak ada pula AJK, berhenti dia mau kena bayar ketul nak masuk masjid.
Kalau kena bayar tu seria aja. Sekali mari masjid, nescaya tak ada orang mari masjid. Kosong. Hak free ni pun orang tak mari, hak kena bayar semetelah nak orang tak mari. Orang tanya demo miskin ke tak? Demo ada piti? Tak ada piti. Demo miskin? Ya, kau miskin. Kau nak minta sedekah. Demo pergi masjid? Tak pergi masjid. Apa amalan demo tak pergi masjid? Demo tak ada usaha pun nak pergi masjid. Sedangkan demo tak ada gapa-gapa. Piti tak ada. Kalau piti tak ada. Nak mari masjid pun malah. Na'udzubillahi min zalik. Rugilah. Kalau saya duduk Mesir tu, orang ni minta dekah duduk tepi masjid. Orang ben naik semaya. Kita tak ada budaya tu. Tapi tak tahulah, takut budaya Malaysia saya tak biasa. Okay. Mungkin orang tidur tepi-tepi masjid ni kita ambak. Tak tahulah. Tapi kalau di Mesir sana orang tak ambak. Orang biar. Itulah kehebatan orang sana lah. Kemudian dikata wa innahu la yusiru ala man yassarahu Allahu alaih. Oh, murayat ni mudah je. Tapi dengan syarat sekiranya Allah mudahkan. Orang tanya macam mana nak bangun biar kita boleh bangun subuh. Betul tak? Orang tanya. Dulu. Maka orang kata mudah je kau cicil. Gapo nama minta bini gerak, minta lelaki gerak ataupun minta orang lain telefon. Ataupun sebelum mu tidur, mu set masa. Tuan-tuan, semua benda ni tak akan terjadi. Kecuali ala mayyassarahullah. Kecuali orang yang mana Allah mudahkan dia untuk buat ibadah. Hari ni kalau kita ni mudah nak bangun sebelum subuh, kita mudah nak bangun bertahajud, kita mudah nak bangun subuh, kita mudah nak pergi masjid, Allah mudah. Jangan duk rasa hebat. Hak duk mari masjid ni, kalau suruh berunggang, bukan semua boleh berunggang. Betul tak? Kalau suruh buat pertandingan unggang, kalau suruh pertandingan unggang, saya akan tangan. Saya pun sakit juga. Tapi apa kita mari masjid? Sebab Allah mudahkan. Hari ini, sekiranya orang ni, dia ni kuat baru boleh mari masjid, nescaya di hadapan ini adalah orang yang majid. Tapi sekiranya orang ni boleh mari masjid sebab dia kaya, nescaya orang di depan ni orang yang bawa kereta Mercedes, bawa kereta Ferrari, Lamborghini. Tapi hari ni bukan gitu tuan-tuan. Kadang-kadang orang yang duk mari duk sah depan adalah orang duk atas kursi. Saya pernah jumpa satu masjid ni, dia pergi masjid ni, lepas habisnya kuliah, saya pergi jumpa dengan dia. Ketika mana saya jumpa dengan dia, kaki dia ni, saya tengok kaki dia bekuk. Sebab tanya apa ni? Dia kata dia kena apa ya? Stroke. Lepas tu tambah dengan kecimani. Lepas tu apa istilah bagi 3 sekakar kau? Kecimani? Tak dengar? Sakit jantung lagi? Darah tinggi. Tu 3 sekakar. Dia duduk saya pejamah. Tak serah. Lepas habis nak kelik. Nak kelik tu yang ngesok nak turun bawah. Lepas tu dia kata kau, Ustaz, saya mari masjid ni, saya boleh naik motor. Tapi apabila saya nak naik atas masjid, ketika ni saya kena ngakak naik tangga. Orang ni yang mari masjid. Dan kita boleh tengok, setiap kali terimam mayat tarawih ni, kita boleh tengok orang tua ke hak habis, ataupun orang hak muda hak habis mayat. Kita umur 40 lagah molek Allahu Akbar. Tapi nak wagana tak habis. Sebab apa? Sebab dia waktu buka, dia buka sungguh-sungguh. Dia minum air tu pergi pasar ni, habis benarnya. Yang pergi beli gua tu air perciknya, air apa lagi? Air pedahnya, ikan perciknya beli belaka. Lepas tu dia beli air ni 3-4 jenis. Balik-balik rumah seair minum. Habis waktu enyan dah. Lah ni bel, contohnya bel 8.5. 8.25 nak semaya goreng betah. Lepas tu ada ke apa? Boleh pahala. Tak ada ke apa-apa. Kosong. Lepas tu marilah. Maya goreng ke apa? Maya esak. Maya tarawih. Mula Allah Akbar. Amen.
Lepas tu tak email. Oh lama tak email. Padahal tak email baca. Separuh pun tak sampai. Tapi rasa malas. Apa? Sebab kita sudah makin banyak. Habis dah. Maka Allah SWT, Nabi SAW sebut lagi. Pertama, ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus salah wa tu'tiyaz zakah wa tasum Ramadan wa tahajjul bait. 5 perkara kita kena buat. Kalau kita nak berjaya, nak masuk syurga, nak masuk syurga dan dijauhkan daripada api neraka, maka buat 5 perkara ni, iaitu rukun 5. Pertama, apa nama? Syahadah. Yang kedua, semaya. Yang ketiga, buat zakat. Yang keempat, puasa bulan Ramadan. Yang kelima, tunai haji di bulan Zulhijjah yang mulia. Thumma qala ala adulluka ala abwabil khair. Tidak, kena ayat kamu ni, Muaz bin Jabal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku nak ayat benda. Aku nak ayat kalau mu buat benda ni, maka inilah anak kunci kepada kebaikan. Maka tuan-tuan hari ini pegang 3 benda ni, ini anak kunci kepada kebaikan. Pertama, as-sawmu junnah. Sebut as-sawmu, sekali lagi, as-sawmu junnah. Apa maksud dia? Iaitu puasa itu adalah perisai kita. Ada orang mari tanya saya, Ustaz, saya ni diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya kena sihir. Semaya dah. Apa nama ni? Zakat saya buat dah, sedekah saya buat dah, tapi mari dah saya tak kuat lagi. Maka hadis ini, saya ambil hadis ni sebagai pedoman hidup kita. As-sawmu junnah. Puasa itu adalah perisai kita. Ingat tadi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan, illa as-sawm fa innahu li. Sebut illa as-sawm fa innahu li. Makna Tuhan beri kepada kita ni pahala yang dia sendiri beri. Kita tak tahu pahala lagu mana Allah beri. Jadi dengan puasa ini adalah satu cara untuk kita melindungi daripada apa? Orang deki dengan kita, orang tak puas hati dengan kita. Rumah tangga kita ada masalah, tapi dengan puasa tuan-tuan, insya-Allah. Dia walaupun kita kata kita ni kadang-kadang kita pun tak sabar juga. Apabila tak sabar, dia mari klik mula. Siapa yang selalu berpuasa, insya-Allah dia akan klik balik. Klik balik tu maknanya dia mikir balik. Ya Allah, kapalah aku tak kena diri aku. Dia mikir balik, Allah akbar, beratnya aku. Dan kata Nabi SAW, dia cerita, diciptakan nafsu ni, zaman dia ni, Allah ciptakan nafsu mula-mula. Dia tanya, siapa aku? Kata nafsu, aku mumu. Maka Allah masukkan selai dalam api neraka. Selai. Sudah dia selai beberapa puluh tahun kau apa gitu gini, dia buat naik akak balik. Dia tanya, siapa aku? Kata nafsu, mumu aku. Kemudian dia selai lagi dalam api neraka. Selai punya lama, akak pula. Dia tanya balik, Allah tanya balik. Siapa aku? Dia kata, mumu aku. Hebat nafsu. Danlah kali Allah masukkan nafsu dalam api neraka yang dipanggil api neraka orang tak puasa. Masuk tak ada semata, dia klik. Dia katakan, pada tak sirah. Lagu mana kita nak tundukkan nafsu, maka ketika itu nafsu rakyat. Siapa aku? Allah tanya. Nafsu rakyat kan? Mu adalah Allah, aku makhluk. Baru rakyat ni. Jadi lagu mana kita nak tundukkan nafsu kita, nak tundukkan benda-benda tak baik dalam diri kita, puasa tuan-tuan. Kalau setahun 365 hari, 30 hari wajib kita puasa. Betul ke tak? Tapi 30 hari kita puasa ni tuan-tuan, kira-kira berapa kali puasa betul-betul puasa? Berapa kali puasa betul-betul kita puasa?
Tolak dah 15 tahun. Betul ke tak? Saya umur 32. 15 tahun tolak dah. 15. 15 tambah 2, 17. Baru 17 kali puasa. 17 kali puasa. Hak puasa, tidur, lepas tu bangun dekat-dekat gorek. Berapa kali dah? Tolak dah. Hak mana kira? Daripada 17 kali umur saya ni, hak kita kata 15 tu wajib start puasa, berapa kali? Tolak-tolak, Tuhan pun buat senarai. 3 kali je hak aku kira. Allahuakbar. Tu muncul Tuhan kira. Ada orang yang dia ni hanya puasa daga, hanya puasa makan, hanya puasa daga dan makan je. Tak ada puasa benda-benda lain. Na'udzubillah min zalik. Kita nak dekat puasa ni. Maka hari ni kita dalam bulan Syakban, sebab tu saya tepuk tajuk dia, bulan Syakban kena masuk giapap. Maksudnya dalam bulan Syakban, sebelum 15 hari bulan Syakban, kita kena wajib puasa sehari tak apa. Sebab biar ada persediaan diri kita. Sedia ke tak puasa? Orang puan yang mana dia ni habis nak qada, masuk bulan Syakban ni ada beberapa hari puasa lah tuan-tuan. Walaupun qada hak lepas dah habis dah, nu qada hak zaman puasa yayuk, asyik makan nasi habis puyuk. Kalau orang lelaki pun suka je. Buat muka letih. Umi puasa. Tapi kak, metah makan nasi habis puyuk dah. Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW, was-sadaqatu min jawfil lail. Was-sadaqah tutfi'ul khati'ah kama yutfi'ul ma'an nar. Yang kedua, kita nak buka anak kecil ni tuan-tuan. Yang kedua adalah kita bersedekah. Kita kena sedekah. Kata Nabi SAW tadi, siapa sedekah, maka dia akan dihapuskan dosa-dosa dia seperti mana dihapusnya api daripada air. Api ni mampu sebab air. Maka dosa hapus sebab kita sedekah. Jadi rugi kalau siapa tak bersedekah. Setiap pagi kata Nabi SAW, dua orang malaikat dia tukar syih. Malakani. Dua malaikat ni tukar syih. Ketika dia tukar syih pagi, syih siang dengan syih malam. Dia tukar ni, ketika itu kata Nabi SAW doa dia. Takut ni kalau baca doa ni. Dia kata apa? Allahumma a'tini mumfiqan khalfan. Kata Allah, ya Allah, malaikat doa kata apa? Ya Allah, berilah kepada orang ni, beri ganti sebab dia sedekah. Wa yaqulul akhar, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Kata Allah, kalau orang ni tak sedekah waktu subuh, maka doakan dia, malaikat doa dia, bagilah orang ni celaka kepada harta dia. Lepas tu mata kita tak berkah je pitih mari. Pitih ada, tapi rasa tak tenang je hidup. Pitih ada, tapi tak tahu gimana. Tiap-tiap bulan, orang kata gaji demo apa? Contoh gaji kita 5,000 contoh. Tapi hidup macam gaji, masuk je 5,000, tak ada 10 minit, habis tinggal 50 ya. Gimana? Gimana pitih? Hanya dia hitung lah. Hak gaji 5,000 lah. Ambo tak gaji 5,000. Abang cerita orang hak gaji 5,000. Gimana pitih? Orang bayar kau ni, dia kata bayar kau ni. Tak apa nak bayar kau ni. Tapi lepas tu kita tenang kita. Kalau tak tenang, nescaya sebab apa? Malaikat duduk doa sama. Ya Allah, beri celaka kepada orang yang tak sedekah setiap pagi. Rugilah siapa tak mari masjid subuh semua tapi dia tak sedekah. Lah ni jangan risau. Masjid ni, mari masjid bubur dah tabung. Yang kedua, ejah masjid biar ada QR code lah. QR code. Biar apa orang mari, kalau tak ada QR code pun, tulis besar. Bubur nombor bank ni dah. Tulis gitu. Jangan nak infak, tekan apa ni? Masuk ke akaun ni. Tulis Kelantan tu. Lemon nak infak, bank sini.
Boleh kok Kelantan, biar dia rasa. Nak selamat ni. Sebab apa? Sebab kita nak selamatkan semua orang. Bukan nak selamatkan masjid. Masjid ni tak kaya sebab dia sedekah. Jangan kata dekat dia sedekah, maka kaya ni masjid. Tak. Masjid tak segala apa-apa pun. Setiap kali kita sedekah, sedekah yang kita buat adalah untuk diri kita, untuk akhirat. Kalau siapa rasa diri dia sedekah hari ini menyebabkan masjid itu kaya disebabkan sedekah dia, beristighfarlah selalu, beristighfarlah teguh kerana dia sedang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala satu sifat yang dipanggil mazmumah, sifat hak kecil, sifat tak comel. Berasa pitih hak dia. Sedekah siapa tu weh hak juwi pinjam? Siapa tu weh hak juwi pinjam? Allah juwi pinjam semata ya mu. Bapa mu tak boleh kata Allah, man dalladhi yuqridullaha qardan hasana fa yudha'ifahu lahu adhafan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Mu pinjam kat aku? Mu pinjam kat aku. Allahu akbar. Bahasa Tuhan. Tuhan royak mu pinjam kat aku. Soalan kita. Pitih tu siapa bui? Allah kau kita. Hak kita, bukan hak kita, hak Allah. Tapi Allah kata mu pinjam kat aku akan ganti balik. Allahu akbar. Tapi kita tak rasa kita. Kita tak rasa. Sebab itulah orang yang mana setiap kali jumpa orang ataupun setiap kali ada tabung, dia mudah bui, dia mudah sedekah, adalah orang ini hati dia Allah muliakan dengan rezeki hati lapar. Walaupun dia hanya pitih dia sedekah seseng, 10 sen. Hati dia lapar. Itulah yang kedua yang dipanggil oleh Nabi SAW. Lagu mana? Nak buka anak kecil pintu kebaikan. Yang ketiga, wasalatir rajul min jawfil lail. Kemudian yang ketiga, seorang lelaki yang mana dia bangun bertahajud. Bangun tahajud. 3 benda ni tuan-tuan pergi sama-sama. Berapa benda? 3. Sebut. 1. Pertama apa? Puasa. Yang kedua, sedekah. Yang ketiga, sembahyang malam. 3 benda ni, kalau kita ada masalah, tengok 3 benda ni. Apa sahaja masalah dalam hidup, kita tengok benda ni. Contoh kita serabut ke, kita marah ke orang ke, kita apa nama ni, dimarahi orang ke, orang tak puas hati dengan kita tengok 3 benda ni. Lopon mana? Lopon di sedekah ke? Lopon di apa nama ni, puasa ke? Lopon di mana lagi? Sembahyang malam ke? Tengok 3 benda ni. InsyaAllah dia akan bantu kita dalam kehidupan ini. Kemudian kata Nabi SAW, qala thumma tala, kemudian Nabi membaca ayat Quran, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tam'a wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, manusia yang mana dia dirizkikan oleh Allah, tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Dia buat lari bahu dia ni. Orang panggil apa? Labu bahu kan? Labu bahu ni dok lari, dok bangun, nak bangun bertahajud, maka Allah Subhanahu wa taala rakyat ketika tu dia doa, ya da'una rabbahum khaufan wa tama'a. Dalam keadaan dia rasa takut, dalam keadaan dia doa sungguh-sungguh, dan dia sedekah, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kata Allah seterusnya, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum. Aku sembunyikan apa pahala yang aku nak beri. Tapi setelah mu tengok min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'mal. Mu tengok je pahala Allah. Tak boleh nak cerita. Nabi Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita, hadis ni panjang, tetapi hadis yang saya nak ambil dalam terjemahan mudahnya, dia kata ada seorang lelaki yang dia masuk syurga yang terakhir. Semua orang masuk pelakor syurga. Tiba-tiba Nabi raya, ada lagi kau ada dalam neraka. Maka dia pun Allah ilhamkan ada lagi seorang. Maka ketika dia pergi, dia jumpa dengan malaikat, dia kata, ni malaikat ada orang ni duduk lorong sekian-sekian, kapung sekian-sekian, tempat sekian-sekian. Ni orang ni. Hantar pergi ambil. Dia ambil dia, jumpa dia duduk jerung mana ni. Jangan kita bayar neraka ni dia straight gini, tak. Neraka ni itu dia round.
Neraka ni kau. Sebab tu dia kata innal munafiqina fid darqil asfal minan nar. Orang yang paling bawah sekali api neraka adalah orang munafik. Duk patak neraka. Tu, dia turun bawah gini. Kalau syurga dia naik gini. Dia landai gini lepas tu dia naik ke atas. Itu syurga. Kalau neraka dia turun bawah. Juga bawah. Maka jumpa orang ni kita lega dah tuan. Dalam keadaan dia ni kena ikat ke apa dia pun lepas. Dia nak pergi jalan ni, nak tumbik neraka ni. Angin mari. Angin apa? Angin api mari sambar. So, dia rasa panas. Angin api. Tuan-tuan nak rasa neraka ni lah ke mana? Tengah kutip tangan mata. Kutip tangan lah ni. Kutip tinggi. Sakit tak? Sakit ni lah yang kita akan rasa dalam api neraka. Bahkan lebih lagi. Kita kata, lepas pada ni aku tak serah sakit. Dah. Lebih pada ni lagi. Ni kita kutip ni. Dengan kulit ni lah kita rasa lagi. Bahkan Nabi SAW rakyat kita ni, setiap manusia ni, dia akan ditransferkan. Dia akan ditukar, transform ni, daripada kita rendah setara ni, kita akan jadi tinggi 60 hasta. Ada hadis kata, gigi kita ni sama besar dengan bukit, satu gigi sama besar dengan bukit Uhud. Kenapa ada bukit Uhud? Raja ni pergi bukit Uhud. Gigi saja sama besar dengan bukit Uhud. Besar sangat mana tu sesuatu aja. Tu keadaan kita. Kita rasa kita kecil gini, tak, kita besar. Maka dia pun jalan tu bik neraka. Lepas tu dia pun dimandikan dengan air telaga Kautsar Nabi SAW. Kemudian ketika dia mandi ni dia rasa hebat dah. Kemudian Allah bagi tengok jauh syurga. Kemudian dia masuk syurga. Masuk sikit. Buka pintu masuk sikit. Kemudian malaikat tanya dia. Lagu mana seksa dalam api neraka? Tak aja kena seksa pun. Illa habis. Perasaan kena seksa. Baru masuk buka pintu. Buka pintu. Masuk syurga. Hebat tak? Baru masuk syurga. Buka pintu je baru. Illa habis. Dan ada juga yang ditanya, mu ni pernah susah ke tak? Ada seorang golongan ni dia miskin atas muka bumi. Kemudian masuk syurga dia tanya, mu rajin kena uji ke tak? Miskin dulu. Tak rajin kena uji. Habis. Habis. Sebab nikmat Allah masuk syurga tu tak terkata nikmatnya. Nabi raya tak pernah kita tengok dia mata, tak pernah kita fikir dengan fikiran, tak pernah kita rasa, tak pernah kita ni fikir. Rasa, fikir, tengok, dengar. Tak pernah. Kalau kita dengar pun, hak panah. Saya mari sini cerita lagu mana syurganya, pokok dia saja, rende pokok dia ni, berapa ratus tahun perjalanan ni, rende pokok saja. Duduk dalam syurga ni kita tak kena ke apa? Tak kena kait buah ni, duduk gini ya. Pokok ni mari makan, kita makan kita. Tak kena koyok. Dan setiap kali kita makan, kalau kita makan buah apa? Contoh kita makan buah apple. Setiap kali itulah buah apple tu berbeza rasa. Siapa ke? Bila-bila. Tak boleh nak cerita bila. Allahu Akbar. Selepas 10 tahun, gitu ke? Selepas 1000 tahun ke? Gitu ke? Tak. Beza. Siapa bila-bila. Kemudian kata Nabi SAW, hak ni hak paling takut. Thumma qala ala ukhbiruka bi ra'sil amr kulluhu wa umudihi wa zirwati sanamihi. Qultu bala ya Rasulullah. Qala ra'sul amri Islam. Dia kata benda yang paling penting ni, dia tanya, gapo paling penting sekali? Kepala segala-gala, yang pertama adalah ra'sul Islam. Kalau mu tak Islam, maka tak ada gapo-gapo. Kita kata baiknya orang bukan Islam ni kan. Baik juruhnya dia bagi gapo. Tapi mu tak menyebut kalimah la ilaha illallah. Allah lepas mu dalam api neraka. Selama-lamanya. Bila selama-lama? Selepas 10 tahun? Selepas 1000 tahun? Selepas 20,000 tahun? Selepas 1 juta tahun? Selepas trilion tahun? Selama-lamanya masuk api neraka. Kalau kita tak dapat mengucap kalimah la ilaha illallah. Sebab tu pentingnya ketika kita mati, doa semua supaya kita dapat mengucap kalimah la ilaha illallah.
Terus sebut la ilaha illallah, jangan rapat mulut. Terus sebut la ilaha illallah. Warna bunyi telo. Padahal ketika kita menyebut la ilaha illallah, kita tak perlu rapat pun bibir. La ilaha illallah. Tak perlu rapat bibir. Rasa ke tak? Sekali lagi sebut la ilaha illallah. Tak rapat pun bibir. Sebab Allah nak mudahkan ketika kita di sakaratul maut, kita dapat mengucap kalimah la ilaha illallah tanpa perlu memberatkan bibir kita untuk rapatkan. La ilaha illallah. Baiknya Allah. Pada cukup Allah pun tak apa dah. Ketika sakaratul maut, kita ni hak tak ngaji, kita buat lagu mana? Orang duk sakaratul maut ni, kita pergi ambil mulut kita, kita pergi kat telinga dia. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak kena cara tu tuan-tuan. Bukan gitu dah. Sekali lagi saya ulang, kalau kita berada di sakaratul maut, jangan kita pergi royak kepada orang yang tengah sakaratul maut. Mana orang tengah mati ni, kita ambil mulut kita, kita letak di telinga dia. La ilaha illallah. Tak bukan gitu tuan-tuan. Cara dia, telinga kita kena rapat di mulut dia. Kena? La ilaha illallah. Ambil telinga kita ni, telinga kita tak mulut dia. Ia punya padah. Jangan duk gerak asyhadu an la ilaha illallah. Berat. Berat. Tak ada nak gapo. Nak katanya pada la ilaha illallah. Sebab tu kena ngaji. Ni gak sakaratul maut gak pakai jala dah tu. Nak habis. Nak habis dah. Habis. Dah. Jangan kena ngaji. Nak duduk di sakaratul maut. Kemudian kata Nabi SAW, takut tak ada Nabi ni. Dia kata wa umuduhu as-salah, dan tiang agamanya, tiang kepada kita semua ni as-salah. Kalau siapa pun buat baik, dia Islam dah. Kemudian dia buat baik dah. Semua amalan dia tak boleh nak buh dalam bank. Sebab tak ada nombor akaun. Nombor akaun kita ke apa? Dalam syurga nanti di pada mahsyar, nombor akaun kita 24434. Kena semaya. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Wajib semaya. Kalau mu tak ada nombor akaun ni, mu tak usah ceritalah mu baik sedekah berjuta pun tak ada apa-apa. Ni gak baiknya dia ni. Sedekah tu gak dia. Kau masjid ke apa? Tapi mai Jumaat tak pergi. Tak apalah, dia tak pergi mai Jumaat pun. Tak ada beda belaka. Dia panggil istilah dia, ada setengah tu, dia kata, bapa sedekah. Kenapa sedekah? Kerana nak mencucikan harta. Mensucikan harta tu, hak betul, hak tak apalah. Suci ni sebab apa? Pergi main tajudi, lepas tu, hak boleh-boleh tu, pergi sedekah. Panggil orang makan. Macam mana dah panggil orang makan tu. Tapi kita, walaupun kita tahu dia ni judi, dia panggil kita wak makan, jangan kita kata pitih ni pitih judi. Jangan celupkan mulut lah. Sebab belum tentu kita mati dalam husnul khatimah. Belum tentu kita mati dalam kebaikan. Beringatlah mulut. Sebab tu hadis yang seterusnya. Hadis ni, panjang lagi ni. Wazirwatu sanamihi al-jihad. Kita nak pegang lagu mana diri kita supaya kita bersemangat sama al-jihadu fi sabilillah. Berjihad. Lagu mana kita nak berjihad sedangkan kita nak pergi Palestin belum tentu. Sebab apa? Nak bangun subuh pun belum kena berlawan sama. Nak pergi jihad. Orang nak pergi jihad, yang nak masuk askar ni, askar apa dia panggil? Tak ingat. Hamah biasa asal lagi apa? Tak dengar? Al-Qasam. Nak masuk brigade Al-Qasam ni, dia kena wajib ke apa? Kena wajib 40 hari. 40 hari ni tak tinggal semaya Jumaat. Kedua, kena ngapal Quran. Lepas tu kalau ngapal Quran Allah tak seregi. Tak seregi. Kalau nak pergi sore-sore tu boleh lah. Nak masuk brigade Al-Qasam,
Itu di antara syarat-syarat dia. Sebab tu dia kecek. Nama apa dah? Tua dia lama tak sebut. Ubaidah. Abu Ubaidah tu. Ubaidah dia kecek hadis ayat Quran. Allahu Akbar. Siapa faham bahasa dia? Allah sebutin hadis. Allahu Akbar. Tak boleh nak cerita. Hebatnya percakapan dia tu. Al-jihadu fi sabilillah. Kita tak boleh nak berjihad, maka kata Nabi SAW, siapa dia keluar dan dia pergi menuntut ilmu, maka pahala dia adalah seperti dia berjihad sehinggalah dia balik. Hatta yarji', sehinggalah dia balik. Maknanya apa? Kita mari malam ni, kita mari nak nuntut ilmu malam ni, maka kita tengah berjihad. Kita mati aksiden kau faham ni, kita mati tubik mati tiba-tiba mati, insya-Allah kita mati dalam fi sabilillah. Nak ke nak mati fi sabilillah? Nak. Kalau hak senyap tu dia tak kelipah pahak ke tak tahu. Kau ngatuk dah. Dengar, tengah fokus kena fokus. Bagus. Kemudian kata Nabi SAW panjang lagi, hadis kita sikit. Thumma qala ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullih qultu ya nabiyallah fa akhadha bi lisani. Hak ni hak takut. Aku nak ayat benda kamu. Kalau mu buat benda ni, nescaya semua amalanmu hancur gitu. Tak ada apa-apa. Tadi kita semaya, kita buat rukun Islam tadi. Pertamanya asyhadu alla ilaha illallah. Yang keduanya kita solat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa bulan Ramadan, yang kelima kita buat apa? Kita tunai haji. 5 kali kita buat dah. Kemudian kita tambah pula dengan puasa waktu lain. Kemudian kita tambah zakah pula. Kemudian kita maya waktu malam. Kita jaga belakang ni, kemudian kita berjihad apa sini? Tiba-tiba kata Nabi SAW, semua amalan ni hancur kita. Qultu bala ya Nabi Allah fa akhlata bilisani. Nabi ayat dia ambil tangan. Dia tunjuk. Jaga mulut lidah. Jaga lidahmu. Sebab tu saya duk kata-kata kat orang, tarik balik. Jangan nak kata kat orang. Untuk peringatan sahaja. Saya royak ni untuk peringatan. Dan sama-sama saya cerita, jangan kata orang ni tak semaya tahajud, kita kata orang ni neraka. Orang ni tak sedekah, orang ni neraka. Orang ni tak mari masjid, orang ni neraka. Jangan kita. Sebab kata Nabi SAW, qultu bala ya Nabi Allah fa akhadha bilisani. Dia ambil tangan, dia tunjuk. Hancur ke? Kemudian katanya Muaz bin Jabal, kaffa alaika hada. Katanya Nabi SAW, kaffa alaika hada. Jaga ni lidah. Faqultu ya Nabi Allah. Kemudian Muaz bin Jabal tanya, wa ana la mu'akhidu bima natakallamu bihi. Okeylah kecek ni boleh hancur berlaku amal-amal tak ni? Katanya Muaz bin Jabal. Dia tanya Rasulullah. Kemudian kata Nabi SAW, faqala natakallat ummat. Lagu mana sebut dia? Dapat. Natakallat ummat ya Muaz. Oh, beratlah makmum. Malas sungguhlah makmum. Kalau kita agak bahasa kita, sejuk hati perut makmum kan. Ni kata, malasnya makmum. Lahir kamu tak boleh nak mikir. Gitu maksud Nabi ya. Tapi bukan nak keji Muaz. Wa hal yakubun nas finnar ala wujuhihim aw ala makhnunarihim illa hasaidi lisa alsinatihim. Kata Nabi kata Muaz, dia tanya. Nabi kata, wa hal yakubun nas, banyak mana manusia ni muka dia hancur ni, dia getak muka. Kemudian al-il au ala ma khirihim illa hasaidi alsinatihim. Ada orang ni siapa kerak lidah. Kerak lidahnya sebab apa? Sebab lidah. Sebab lidah. Kita lah ni sebab lidah ke sebab apa? Dah sebab jari. Kita zaman lah ni bukan sebab lidah, sebab jari. Jari ni lebih laju daripada lidah. Kalau orang panggil lah ni, orang panggil apa? Kecek ni kan, dalam grup WhatsApp, grup WhatsApp tarik.
Orang royak pasal gini-gini dia pun balas gini waktu ambil hadis dia copy and paste orang panggil Syekh Google. Copy and paste wisra kita. Mari-mari depan kita senyap. Nak kata. Tak kecek gapo. Ni orang panggil apa? Keyboard warrior. Kita nulis. Lajunya royak. Dia kalau main TikTok lah ni semua benda nak trending. Semua benda nak ada kata kalau lah ni trending lah ni dia panggil apa? Tun telah explain. Tun Elling. Kenapa tak Tun Elling? Tu dia TikTok lah ni. Saya kena tahu isu semasa dalam ni yang kau panggil lajunya. Tak tahu ke apa. Di Facebooknya dialah paling terulama. Dialah paling terustaz. Dialah paling orang panggil paling ibadah. Dia paling belakang. Orang lain tak reti belakang. Ni bahaya. Tapi dengan masalah zaman lah ni orang ni kita ni staff. Kita ada majikan. Tiap boleh gaji dengan majikan. Tapi ada grup WhatsApp tajuk dia jeng ngopak boh hari ni. Tajuk WhatsApp. Ada ngopak tu gak gini. Siapa hari boleh nak gaji kak? Bos sihat ke? Boleh gaji tu gak yang ngopak pula. Wailul likulli humazatil lumazah. Celaka lah siapa yang dia lidah dia ngopak dan lidah dia ni mudah nak kata kau orang. Na'udzubillahi min zalik. Dan saya yang paling takut kali kerana apa? Kata Nabi SAW ketika mana Nabi Isra Mi'raj, Nabi masuk neraka, Nabi tengok dalam neraka, Nabi ditunjukkan dalam neraka ada satu golongan yang mana dia kerak lidah dia. Kerak lidah. Lepas tu takut balik kerak lidah. Nabi tanya malaikat, "Gapo ni?" Malaikat jawab, inilah orang yang apabila dia berkata-kata tapi dia tak buat apa. Takut. Saya ada kecek ni lagi takut. Manusia diuji dengan apa yang dia royak. Manusia diuji apa dia royak. Lekong depan ni kan. Pagi esok tak bangun tahajud. Tak ada beza. Lekong pagi esok tak puasa. Tak ada beza. Lekong. Lepas tu kata kat orang. Tulis WhatsApp. Na'udzubillahi min zalik. Janganlah kita rasa kita yang paling terbaik, paling hebat sekali. Kemudian inilah yang saya nak sebutkan dalam bulan Sya'ban tadi, persiapan hadis yang panjang tadi. Hadis panjang tadi 5 perkara kita kena jaga, 3 perkara pintu kebaikan. Pertama dia apa? Puasa. Yang kedua, sedekah. Yang ketiga, apa nama? Malak tahajud. Kemudian kepala kepada semua kebaikan dia wajib kena Islam. Yang kedua ni dia kepada kebaikan, dia kepada semua amalan kita. Apa nama? Semaya. Yang ketiga iaitu kita nak jadi gagah kita ni, maka kita kena ada sifat jihad. Jihad yang paling utama jihad yang paling ringan adalah jihad apabila kita boleh mari ngaji. Itu jihad ringan tu. Jihad pergi tak payahlah. Tak payah. Sebab itulah ni orang takut dah. Dulu kita kata jihad orang Melayu kita, jihad orang Islam kita, orang kafir ni tak takut. Orang Israel ni tak takut. Bahkan apa nama Presiden Israel nama kah? Netanyahu. Nak sebut pun payah. Jangan sebut. Netanyahu lah. Netanyahu. Ikutlah nama kapal dia tu. Dia ni, dia kata apa? Umat Islam ketika mana boykot, umat Islam seperti anjing saja. Apa dia kata gitu? Dia kata, masa boykot tu gak, sungguh orang boykot. Anjing ni, dia lapar ke? Dia bui makan ni, mari mula. Maknanya kita bui ke apa? Kita bui, okey hari ni kita bui free makan sikit. Hari dulu harga ayam KFC kau
40 ya contohnya. Lah ni kita wi 20 ya. Bobuk dulu. Lah ni boikotnya umat Islam di seluruh dunia. MACD takut. Tengok news hari ni. Apa nama ni? Apa berita hari ni? MACD takut. Gugak bukan biasa-biasa. Dan lah ni alhamdulillah orang muda mula suka kepada ilmu. Lagi dia takut. Dan lah ni kau takut lagi apabila tahun 2024 ini Allah kurniakan seorang manusia yang bernama Alif Sata. Dia buat camping gen subuh macam Jumaat. Maka seluruh Malaysia bahkan sampai ke Singapura, sampai ke Brunei gen subuh macam Jumaat. Hebat. Ni baru pagi orang buat kebaikan dapat pahala dia sabar semua orang. Takut. Orang Yahudi dalam kitab dia sebut, aku tak takut manusia orang Islam, tetapi aku takut ketika umat Islam apabila waktu subuhnya seperti Jumaat. Dia takut. Jadi kita tengok subuh kita secara mana. Kalau subuh sama-sama 1, 2, 3, 4, 5 nesah, insya-Allah dia lahir. Ataupun subuh ni rapat sana. Tak boleh setiap hari pun kita di masjid Tawai ni paling kurang hari Jumaat penuh sapal lipuh apa. Nak buat lagu mana? Banyak cara. Buat makan. Sungguh. Buat makan piti tak ada dah. Betul tak? Nak buat makan masjid tak ada piti. Jangan risau. Buat dulu. Hari ni Jumaat depan, hari ni apa? Selasa kan? Jumaat ni kita nak buat gen subuh macam Jumaat. Letak tabung, insya-Allah cukup. Percayalah saya. Tak percaya saya, percaya rezeki Allah. Ni rumah siapa? Rumah Allah. Tak kira lah Allah tak jaga rumah dia. Pergi situ je. Walaupun kita kata habis piti tak apa, habis piti pun. Biarlah orang kata, dia ni mari masjid sebab nak makan. Tak. Saya mari masjid dulu sebab apa? Sebab ayah saya mari, lepas tu kita pun tak pergi masjid tak boleh. Tanya orang duk semayang, sudah orang nak semayang, orang nak tahiyat tu, pergi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita buat Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi orang ni duk depan. Orang duk main masjid ni duk ngajar ke apa kita gini, ayah duk dengar ngajar kita orang bawah tak aman dah. Lepas tu orang nak semayang tu tak naik lagi, duk pergi main ke bawah nak main ketuk ke apa panggil beduk. Geduk. Duk ketuk geduk ke apa kita gini. Cukup orang nak tahiyat nak akhir ni main Isa baru siapa we tahiyat. Tapi hari ni saya hak duk depan. Jadi tuan-tuan, siapa dia ada anak, siapa ada cucu, bawalah. Biarlah dia duk geger pun masalah. Kita sebagai AJK masjid, kita sebagai ahli jemaah, jangan marah budak tu. Tapi royak aja. Kalau kita marah, dia terasa hati, dia tak semari masjid. Bermula dia tak semari masjid, dia mari umur 70 tahun. Kita boleh dosa sampai bila-bila. Na'udzubillah min zalik. Jangan gaduh nak marah. Kan? Jadi, sekadar itu sajalah perkongsian saya pada malam ni. InsyaAllah kan. Naik gear 4 kau naik gear 5 dah ni. Agak-agak. Naik gear 4 gear 5 dah ni. Naik dah. Naik tak apa. Kalau naik kak, esok tu kena bangun tahajud lah. Kena start bangun tahajud. Kalau tak boleh bangun tahajud, paling kurang pun bangun just sedar je. Oh ya astaghfirullahalazim. Lepas tidur. Lepas tu bangun pula. Padahal cukup lah. Cukup dah untuk kita permulaan. Kemudian esok tu kak, dalam lah ni berapa? 2 kot saya pening semua. Lah ni 2 kot 3 apa dah? Syakban. 3 Syakban. Kalender saya pelik lah. Kalender saya 3 ke 4. Tak tahu masa. Benar apa? Nak masuk 4. Nak masuk 4 esok ke 4? Esok 4. Ikutlah ke apa. Betul kita puasa supa. Tak kira. Nak rayaknya kena buat ke apa? Sebelum 15, orang mana tak puasa bulan Syakban, kena puasa sehari. Kalau tak, lepas 15 tak boleh puasa. Saya ulang. Siapa dia tak puasa bulan Syakban,
sebelum 15, dia tak puasa, lepas 15 dia tak boleh puasa. Dia kena puasa sehari. Dia tak ada. Dia kena puasa sehari, lepas 15 barulah dia nak puasa apa boleh. Boleh. InsyaAllah puasalah bulan Sya'ban, biar Allah angkat darajah kita seperti mana Allah angkat darajah orang-orang yang soleh dan solah. InsyaAllah. Terima kasih belakang. Alhamdulillah yang sedang tengok ni 135 orang tengok. Tegur cara lembut kat anak-anak. Dah mulai insya-Allah. Ya, nak tanya. Dia puasa sama, puasa sama tak ada masalah. Cuma puasa setara mana pun lepas, hari raya jangan puasa. Lepas dah pakai serban ni. 4 baku. Jangan puasa hari raya. Hari raya tak boleh puasa dah. Okey, itu saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma taqqina minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ikut saya dah. Allahumma akrimna bikaramatil Qur'an. Allahumma akrimna bikaramatil Qur'an. Allahumma akrimna bikaramatil Qur'an. Ya Allah, muliakan kami dengan kemuliaan Al-Quran. Ya Allah, muliakan kami dengan kemuliaan Al-Quran. Ya Allah, muliakan kami dengan kemuliaan Al-Quran. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.